Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran bahasa Melayu. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan penjodoh bilangan. Baiklah, murid-murid, apakah itu penjodoh bilangan? Okey, tak apa. Cikgu bagi tahu penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ini adalah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan, iaitu sebagai penerang bentuk atau keadaan pada kata nama yang mengikutinya. Okey, tak apa. Cikgu bagi contoh lagi. Okey. Antara contoh jodoh bilangan adalah yang pertama helai, yang kedua bilah, yang ketiga biji, yang keempat buah, yang kelima ikat, yang keenam adalah botol, yang ketujuh adalah batang, yang kelapan adalah pasang dan yang terakhir adalah gulung. Baiklah, kita lihat satu persatu contoh pada penjodoh bilangan ini, iaitu yang pertama, helai. Helai adalah digunakan untuk benda-benda yang nipis dan lebar sebagai contoh baju dan juga tuala, iaitu sehelai baju dan sehelai tuala. Okay, boleh faham tak? Okay. Yang kedua adalah bilah. Okay. Bagi penjodoh bilangan bilah, ianya adalah digunakan untuk benda-benda yang tajam. Sebagai contoh seperti yang dapat dilihat dalam gambar, kapak dan pisau. Seperti yang kita tahu, kapak adalah tajam dan pisau adalah tajam. Sebilah kapak atau sebilah pisau. Baiklah, untuk penjodoh bilangan yang ketiga adalah biji. Okey, untuk penjodoh bilangan ini, ia adalah digunakan untuk buah-buahan, sayur-sayuran dan juga untuk menunjukkan benda-benda yang kecil. Sebagai contoh, gula-gula, apple dan bola. Sebiji gula-gula, sebiji apple dan sebiji bola. Okey, boleh faham tak? Okey, tak apa. Tengok kepada penjodoh bilangan yang seterusnya, iaitu buah. Okey, buah adalah digunakan untuk benda yang besar, tempat dan semua jenis kenderaan. Sebagai contoh, kereta, rumah. Sebuah kereta, sebuah rumah. Okey. Contoh lain yang boleh kita guna untuk buah adalah sebuah motosikal. Okey. Seterusnya adalah ikat. Penjodoh bilangan yang seterusnya adalah ikat. Okey, penjodoh bilangan ini adalah digunakan untuk benda-benda yang diikat. Sebagai contoh, rambutan yang diikat dan belon yang diikat. Oleh itu, kita akan memanggil rambutan tersebut seikat rambutan dan seikat belon. Boleh faham tak murid-murid? Okey, tak apa. Kita beralih kepada penjodoh bilangan yang seterusnya, iaitu botol. Bagi penjodoh bilangan botol, ia digunakan untuk benda-benda yang diisi di dalam botol. Sebagai contoh, air dan juga gam. Dapat kita lihat air berada di dalam botol dan gam juga berada di dalam botol, diisi di dalam botol. Okey, penggunaannya adalah sebotol air dan sebotol gam. Okey, seterusnya kita tengok kepada
penjodoh bilangan batang. Okey, penjodoh bilangan batang digunakan untuk benda yang panjang. Sebagai contoh, pensel dan lilin. Okey, sebagai contoh lain lagi adalah pembaris, dan sebagainya. Penggunaannya adalah sebatang pensel dan sebatang lilin ataupun sebatang pembaris. Okay. Untuk yang seterusnya, penjodoh bilangan yang seterusnya adalah pasang. Bagi penjodoh bilangan pasang, ia digunakan untuk benda-benda yang berpasangan. Okay. Seperti yang kita lihat dalam gambar, kasut berpasangan dan anting-anting juga turut berpasangan. Oleh itu, sepasang kasut dan sepasang anting-anting. Okay. Untuk penjodoh bilangan yang terakhir adalah gulung. Untuk penjodoh bilangan ini, ianya digunakan untuk benda-benda yang bergulung sahaja. Sebagai contoh, dawai besi dan tikar. Segulung dawai besi dan segulung tikar. Okay, boleh faham tak? Okay, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan penjodoh bilangan. Sekian, terima kasih.